Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi dalam video ni saya nak terangkan tentang proses dan persediaan ekspor bersama dengan PT Laras Star World. Saya tunjukkan dulu tentang gambaran proses import ekspor biasa. Jadi yang pertama kita tengok daripada sinilah, okey, yang pengeksport ni. So pengeksport ini adalah anda lah, dan seterusnya dia akan pergi kepada forwarder. Forwarder ni adalah syarikat yang membantu anda dalam proses logistik. Okey, dan di sini sama ada daripada anda terus kepada forwarder ataupun anda menggunakan ejen untuk bantu anda dengan forwarder ni, dan juga ejen ni juga biasanya akan bertindak sebagai wakil daripada pengimport. Wakil daripada pengimport. Biasanya ejen ni kalau dia nak bawa satu-satu produk, dia sudah ada JV ataupun networking dengan pengimport di luar lah. Dan seterusnya masuk ke logistik, dan untuk logistik ni di sini masih lagi ada forwarder pula. So ini forwarder di negara tersebut. Dan seterusnya pengimport ataupun pengedar. Biasanya pengimport dan pengedar ni ada yang sekali, ada yang separate lah, berbeza. Kan kemudian akhir sekali pengedar lah. Alright. So ini adalah gambaran proses import ekspor PT Lara Star World. Yang tadi ni yang biasalah, kini yang biasa ada di luar sana, dan yang sekarang ni PT Lara Star World di sini. Okey, so beza dia di sini, kalau anda tengok kat sini, ni di sini satu dan di sini satu ejen ni. Untuk Lara Star World ni pengimport itu adalah kami, dan CWSB ni adalah kami, dan kami bukanlah ejen. Kami bukan ejen. Jadi daripada anda dengan kami ni wakil lah daripada PT Lara Star World. Seterusnya pergi pada pengedar, dan yang ini proses daripada pengeksport forwarder. Ini adalah anda uruskan sendirilah. Kami bukan ejen. Okey. So kita tengok dulu penerangan tentang setiap bahagian. So untuk pengeksport, pengeksport ni adalah pemilik produk ataupun kita panggil seller lah, iaitu anda lah, anda sebagai seller. Dan seterusnya forwarder Malaysia, pengurus ejen, pengurus ataupun ejen yang akan handle anda punya logistik, pengeksport dari lokasi seller, dari lokasi anda hingga ke port Malaysia, ataupun ke lokasi buyer terus. Port ke port Malaysia ataupun port Indonesia ke ataupun lokasi buyer, itu adalah tugas forwarder daripada Malaysia, bergantung kepada perbincangan lah. Okey, seterusnya CWSB ni buat apa? Kalau dia bukan ejen kan, dia buat apa? So menguruskan bisnes antara LSW dengan pemilik produk, iaitu seller, iaitu anda di Malaysia. Okey, memandangkan kami merupakan syarikat import di Indonesia. Kami syarikat import di Indonesia. So kalau kami menggunakan bisnes kami PT Lara untuk buat jual beli di sini, buat konsultan di sini contohnya. Jadi anda kena bayar ke PT Lara. Di situ dah ada charge, cukai lah, apa semua, banyak benda yang melibatkan antara dua negara lah. Jadi kita tak menggunakan PT Lara Star ni untuk deal dengan anda di Malaysia. Sebaliknya kita menggunakan syarikat Malaysia, iaitu CWSB sebagai pengurus payment ke apa semua tu dalam Malaysia. CWSB yang uruskan. Jadi anda kena faham di sini, kami bukan ejen ataupun kami bukan konsultan, kami juga bukan forwarder. Okey, di sini ada forwarder yang akan uruskan untuk logistik. Seterusnya logistik. Okey, logistik ni kalau tengok saya buat dua color ni, logistik itu dua color, proses penghantaran. Kenapa dua color ni? Sebab kalau sebahagian itu mungkin akan jadi tugas anda, sebahagian lagi itu mungkin akan jadi tugas pengimport. Sama ada pengimport ataupun pengeksport yang akan ambil peranan logistik ni. Okey, so forwarder Indonesia, forwarder di Malaysia ni, dia pula akan bekerjasama dengan forwarder di Indonesia menguruskan, dia merupakan pengurus dan juga ejen logistik, pengimport dari lokasi seller atau dari port ke lokasi buyer. Maknanya dia yang menguruskan untuk ambil dengan forwarder ni. So biasanya forwarder ni bila dia nak hantar ke Indonesia ataupun ke mana-mana negara, dia akan dia nak tahu siapakah ejen yang akan ambil di sana, ataupun forwarder mana yang akan menerima di sana. Biasanya memang kita pakai ejen lah, dia bukan direct daripada buyer lah. Okey, seterusnya pengimport. So pengimport itu adalah kami lah sebagai orang tengah dan juga pemegang lesen import dari seller kepada buyer. Bala pula. Okey.
So pengimport, itu tugas kami, iaitu kami memegang lesen. Jadi bila nak hantar barang-barang ni melalui proses import export ni, mesti kena ada lesen, mesti berdaftar, mesti kena ada permit. Jadi permit apa semua tu pengimport yang pegang, bukan forwarder. Forwarder ni dia tolong je, dia tolong bagi tahu dokumen apa yang yang perlu disediakan. Okey, jadi pengimport yang memegang lesen, dan daripada situ buyer boleh membelilah daripada Malaysia ke Indonesia. Itu anda seller, buyer ni adalah pengedar. Okey, seterusnya pengedar, kita panggil buyer, membeli produk seller melalui LSW, melalui kami, setelah mendapat kata sepakat dari segi kos, harga, bayaran, terma dan syarat yang dibincangkan. Maksudnya setelah anda berbincang dengan pengedar ataupun buyer ni, macam mana dari segi kosnya, penghantarannya, bayaran, terma dan syarat dan sebagainya, dan setelah mereka bersetuju, barulah mereka akan membeli dan membuat bayaran kepada pengimport, dan kami akan menguruskan bayaran kepada anda lah. So daripada situlah bisnes ni akan berjalan. Jadi ada 4 gerak kerja utama yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah persediaan mengimport. So macam mana nak masukkan produk kita di negara-negara tertentu, first mesti ada persediaan dari pihak pengimport dulu. Sebab mana-mana negara pun nak bawa masuk barang tu susah berbanding nak bawa keluar barang. Kalau dekat port ataupun dekat custom ni, nak buat keluar barang tu tak susah sangat. Tapi nak buat masuk barang ke negara-negara tertentu, nak menerima barang ni, ada susah. Okey, jadi persediaannya pengimport perlu sediakan dokumen-dokumen, kelulusan-kelulusan, permit-permit yang diperlukan. Seterusnya persediaan pengeksport. Jadi sekarang ni bila anda mula nak masuk dalam bidang ekspor ataupun anda nak hantar produk anda ke luar negara, anda kena faham bahawa anda sedang menjadi sebuah syarikat pengeksport. Anda kena ada persediaan-persediaan tertentu yang anda perlu sediakan. So yang ketiga adalah menetapkan bisnes model. Jadi bila kita dah nak hantar barang ke luar negara, nak buat bisnes di negara orang ni, so kita kena tetapkanlah bisnes model apa yang kita nak gunakan di negara tersebut. Seterusnya menentukan kaedah logistik. Barulah akhir sekali macam mana proses nak hantar dia. Okey, jom kita tengok satu-satu. Persediaan dan tugas pengimport. Ini syarikat kami lah, PT Laras Tower. So yang pertama, kami perlu menubuhkan company import. Maksudnya kami perlu mempunyai lesen import lah. Seterusnya kelulusan BPOM untuk produk dan juga formulation. Jadi mana-mana produk yang berkaitan dengan makanan, perfume ke, kosmetik ke, semua kena dapatkan BPOM. Okey, seterusnya selepas BPOM kita perlu dapatkan izin edar. So izin edar ni juga adalah daripada BPOM. Cuma requirement dia bukan dia nak tengok pada produk, tetapi dia nak tengok kepada gudang dan tempat-tempat penyimpanan barang. So dia nak tengok ada gudang tak, tempat penerimaan di mana, kilang mana, warehouse mana yang bertanggungjawab untuk mengedarkan produk-produk ni. Seterusnya permit import produk. Okey, setelah dah dapat BPOM, dah dapat izin edar, okey, setiap produk itu mesti kena ada permit. Seterusnya import documentation. So ini adalah documentation untuk import lah. Kami kena buat invoice, commercial invoice, certificate of origin. Ni semua benda ni kita akan sediakan ketika nak import barang nanti apabila nak melalui proses logistik. Okey, seterusnya produk IP Indonesia. Produk IP ni, IP itu adalah intellectual property. Jadi bila produk anda dah nak masuk negara orang ni, kan, bila anda nak pasarkan benda ni, so kita cadangkan ataupun kita sangat-sangat pentingkan sebenarnya IP, intellectual property, dari segi dia punya branding. Branding ni register lah. Kalau tengok kat sini kan ada register ni. So branding tu, nama tu kena register. Dan keduanya kena copyright dari segi logo dia, design dia semua. Dan akhir sekali industrial design kalau produk anda ni mempunyai bentuk-bentuk tertentu. So kita nak kena protect kita punya bentuk ni. Contoh kan, ada bentuk macam ni. So bentuk ni kalau kita dah keluarkan, kita boleh daftar industrial design. Jadi orang lain dah tak boleh buat benda yang sama. So kenapa kita nak protect IP ni? Kita risau bila produk kita daripada luar negara masuk, belum apa-apa lagi, belum kita nak pasarkan lagi, kita jumpa dengan beberapa distributor lah, kita jumpa dengan pengilang lah, orang-orang yang tengok produk kita ni, dia nampak produk tu ada potensi, dia ambil gambar, kan, dia ambil gambar, lepas tu dia tiru kita punya produk dan dia daftar dulu. So bila dia dah daftar dulu, apa yang akan berlaku nanti, brand tu dia pegang, nama tu dia pegang,
produk tu dia pegang. Jadi bila kita dah nak edarkan, kita ni jadi satu kesalahan pula. Kita boleh disaman. Jadi siapa yang daftar dulu, dia yang dikira ada hak pada produk tersebut. Jadi kita sebelum nak pasarkan produk kita ke sana, kita mesti kena ada IP lah. Okey, itu sangat-sangat penting. Okey, mungkin ada yang tanya, saya dah register copyright ni dekat Malaysia ataupun my IPO ni kan dah register. So, benda tu tidak dilindungi di negara tersebut. Okey, kita punya register, kita punya logo yang kita daftar dekat Malaysia ni hanya untuk Malaysia saja. Bila masuk ke luar negara, kita kena register yang baru dalam negara tersebut. Okey, seterusnya biz matching. Okey, tugas kami pula adalah kami kena carilah pengedar-pengedar kepada anda dan buat, mungkin kita akan adakan event-event, kita akan join program-program bersama dengan agensi-agensi kerajaan dan sebagainya untuk biz matching lah, maknanya nak menemukan anda dengan para pengedar. Seterusnya, menguruskan logistik di Indonesia. So, ini mungkin nampak macam, uruskan logistik di Indonesia mudah kan? Sebenarnya tak mudah. Okey, logistik di Indonesia ni tak mudah, dan kalau silap langkah, produk itu tidak boleh diedarkan. Bukan tak boleh diedarkan, tidak boleh bawa masuk pun. Sampai dekat port kena tendang balik. Baru je semalam ada seorang call saya, telefon saya. Dia kata, tuan, saya ada hantar barang 10,000 unit ke Indonesia, eksport lah kan. Tapi dia kata dah 2 minggu dekat sana, ada benda yang tak lepas, so benda tu ditendang balik, dah hantar ke Malaysia. Sekarang ni dia kata dia nak hantar dulu sikit, 2,000 unit dulu, sebab dah ada order dekat sana kan. So dia kata tapi nak hantar ni dia dah risau sebab tidak ada permit. Tidak ada permit. Jadi yang lain documentation semua dah ada benda yang belum settle. So kalau benda tu tak ada, tak boleh nak masuk negara tersebut. Dan satu lagi, antara perkara yang selalu berlaku di port sana, ini bukanlah kita nak menuduh ke dan sebagainya, tetapi perkara ni banyak berlaku. Ginilah, maknanya minta duit. Kalau nak lepas ke apa ke, dia orang minta duit. Macam-macam lah, dia carilah apa-apa kesalahan yang boleh menyebabkan kita kena bayar apa-apa benda lah kat situ kan. Dia cari je masalah di situ. Jadi kami uruskan di sini. Dan bila kena tahan barang tu, bukan sekadar kena tahan, duduk di situ, kita simpan di tempat port tu apa semua tu, kena bayar lagi kan. Berapa lama kita tinggal di situ, kena bayar. Setiap hari akan ada charge. Jadi itu tugas kami lah di sana. Dan seterusnya, pengurusan produk dan juga buyer. Okey, sebelum saya nak pergi ke yang ini, berkaitan dengan logistik tadi. Memang saya kata tugas kami di sana dan ada bayaran-bayaran yang dikenakan di sana kan. Cuma siapa yang kena bayar benda tu? Okey, siapa yang kena bayar? Jadi benda ni adalah bergantung kepada perbincangan. So kalau masalah tu adalah datang daripada kami, kami kena bayar lah. Tetapi kalau masalah itu datang daripada seller tidak menyediakan, pengeksport tidak menyediakan dokumen-dokumen yang sepatutnya, jadi mungkin pengeksport yang kena tanggung. Dan mungkin kalau benda tu berlaku daripada dua-dua pihak, sama-sama kongsi. So benda ni adalah bergantung kepada perbincangan. Seterusnya, menguruskan produk dan juga buyer. Maknanya bila produk sampai ke sana, kami akan uruskanlah proses nak hantar kepada pengedar-pengedar, kepada buyer dan sebagainya. Seterusnya, menguruskan pembayaran. So pembayaran daripada pengedar semua tu dia akan bayar kepada PT Lara, dan PT Lara akan membayar kepada para pengeksport, kepada anda lah sebagai seller. Okey, itu antara tugas kami sebagai pengimport di Indonesia. Alright. Jadi kita tengok pula persediaan dan tugas pengeksport, iaitu tugas anda. Yang pertama, anda perlu menyediakan company profile yang lengkap. So ini adalah sebab apa? Sebab kita nak berikan kepada para pengedar kita, para buyer kita. So kalau company profile tak lengkap, macam mana kami nak cari pengedar? Tak boleh kan? Sebab kami nak menjual produk anda ni, sebenarnya kami nak jual syarikat anda. Nak menjual syarikat anda sebagai pengeksport yang menyediakan produk ni. Okey, seterusnya perlulah ada website. Ada salah eja di situ, Webistay tu. Okey, abaikan saja. So website ni penting untuk rujukan pengedar. So mereka akan tengoklah syarikat ni dia ada website ke tak, siapa dia punya management kan. Dia tengoklah benda-benda yang penting. Jadi janganlah buat website yang tak siap, tak lengkap dan tak profesional. Okey, seterusnya bahan promosi. Kena adalah bahan-bahan promosi dari segi banner dia, flyers dia, business card anda apa semua tu kena get ready. Okey, seterusnya daftar sebagai syarikat pengeksport dengan Matrix. Okey, jadi Matrix ni adalah agensi kerajaan Malaysia
yang memang menguruskan syarikat-syarikat yang nak ekspor produk ke luar negara, dan mereka banyak membantu dari segi knowledge, dari segi bantuan kewangannya, bukan kewangan daripada Matrix sendiri tetapi dari segi support lah, dari segi apa persediaan yang kita kena sediakan dan macam-macam lagi yang disediakan oleh Matrix. Dan seterusnya, fahami panduan asas ekspor. Kalau anda tengok ada garis-garis di bawah ni, ada garis-garis di bawah ni disebabkan saya letak link yang mana kalau anda klik di sini memang boleh terus pergi register lah, dan panduan asas ni anda akan boleh tengok lah e-book yang disediakan oleh pihak Matrix tentang asas-asas ekspor, apakah persediaan yang anda perlu buat. So anda kena bersedia menjadi syarikat pengeksport, bukan hanya bagi barang lepas tu serahkan saja sepenuhnya kepada pengedar ataupun serahkan kepada pengimport ataupun serahkan kepada forwarder ke apa ke, agent ke, bukan. Okey, anda kena jadi syarikat pengeksport. Seterusnya, syarikat forwarder. Anda kena carilah anda punya syarikat forwarder sendiri. So adakah kami di PT Lara ataupun Countless World ada syarikat forwarder tu? Ada, kami beberapa syarikat forwarder yang kami boleh berikan kepada anda lah, kawan-kawan kami yang ada kan. Cuma anda juga ada pilihan sendirilah nak pilih mana-mana forwarder yang anda suka kan. So anda boleh bandingkan harga dan sebagainya. Itu adalah tugas anda, okey, untuk mencari forwarder bila nak hantar barang nanti. Seterusnya, dokumen pengisytiharan, iaitu pengisytiharan ekspor K2 ini custom. Ketika nak hantar barang nanti anda kena isi K2. Lepas itu lesen ekspor. Ini dengan MITI. Kena ada lesen. Syarikat ekspor ni dia kena ada lesen. Dia bukan boleh main hantar-hantar macam tu je, bukan. Boleh juga nak buat, nak cuba-cuba dulu kan. Tetapi itu bukan cara yang proper lah. So kita nak buat dengan cara yang proper. Sediakan lesen ekspor. Okey, daftar dengan MITI. Seterusnya, dokumen sokongan, invoice pro forma, invoice komersial, bil muatan, bil udara ni kalau hantar melalui kapal terbang lah. Seterusnya, senarai pembungkusan, sijil tempasal. Tempasal ni adalah Certificate of Origin atau kita panggil COO, Certificate of Origin. Kalau anda tengok dekat pengimport tadi, dekat kami pun, kami perlukan benda tu. Dan anda kena sediakan benda ni. Jadi, siapakah yang perlu ataupun siapakah yang boleh buat Certificate of Origin ni? Jawapan dia adalah kilang yang membuat produk tersebut. Kalau anda sendiri kilang, senang settle masalah. Tapi kalau anda buat produk dengan orang lain secara OEM, jadi anda kena minta kilang itu keluarkan COO untuk anda. Anda kena apply lah. Okay, kena apply. Dan kemudian dokumen insurans, akta perdagangan strategik. Okay, so semua ni akan perlu dibuat setelah dalam proses nak ekspor nanti. Nak hantar barang kan. Jadi syarikat forwarder ni akan bantu anda lah untuk semua-semua ni. Dan mana-mana invoice ataupun payment, bayaran apa semua yang perlukan daripada pengimport, iaitu kami akan sediakan nanti. Okey, seterusnya produk, dokumen kelulusan dari pengimport. Ini kena settle dulu. Tak boleh nak import barang-barang, tak boleh nak ekspor barang-barang yang belum mendapat kelulusan. Sebab itu kami perlu di pihak pengimport, pihak kami perlu dapatkan kelulusan dulu. Selepas dah dapat kelulusan, ada dokumen semua ni, baru boleh nak ekspor. Daftar cap dagang IP produk jenama yang tadilah. Okey. So di sini kita dah letak DJKI dengan WIPO ni. Ini adalah link berkaitan pendaftaran untuk hak cipta. Jadi yang ini kami akan uruskan untuk anda lah, sebab yang kena daftar adalah syarikat di Indonesia. Cuma kalau anda nak daftar sendiri tak ada masalah, sebab bila kami yang daftarkan benda tu memang mesti ada charge lah kan. Kalau dekat Malaysia pun anda bagi syarikat-syarikat tertentu untuk daftar branding untuk anda, daftar My IPO tu, anda kena bayarlah charge dia kan. Sama juga di Indonesia. So adalah charge yang akan dikenakan, kerana kami sendiri pun mungkin akan menggunakan ejen untuk daftarkan brand anda, jenama anda. Okey. So seterusnya, barcode. Barcode ni standard lah. Mana-mana produk yang nak hantar ke sana ataupun nak masuk pasaran besar ni, dia kena ada barcode lah. Seterusnya, bayaran cukai dan duty ekspor jika berkaitan. Okey, dan akhir sekali anda kena sediakan surat perjanjian, MOU, terma dan syarat dan lain-lain. Jadi benda ni anda dah kena ready. Okey, bila nak jumpa dengan distributor nanti, dah kena ready dah apa terma-terma dan syarat yang anda
mahu tetapkan untuk produk anda ni. Tak boleh tu, tak boleh ni, boleh tu, boleh ni kan. Semua kena sediakan dan anda kena mula explore daripada sekarang. Baik, seterusnya business model. Jadi business model ni yang pertama jualan langsung. Jualan langsung ni bermaksud anda sebagai pemilik produk, ekspor produk anda ke luar negara dan anda nak jual sendiri produk tersebut. Anda nak jual sendiri di sana. Maksudnya anda mungkin nak pasang, nak buat satu kedai ke, anda nak buka satu office ke, kan, lepas tu anda nak jual sendiri secara retail kan, secara direct selling, jualan langsung kepada pengguna, boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk penerimaan bayaran apa semua tu mesti melalui PT Lara lah. Sebab apa? Sebab jualan langsung ni, bila anda nak jual, anda tak ada syarikat kan, di sana nak tubuhkan syarikat sebagai orang asing susah. Bukannya mudah kan. Jadi kalau nak tubuhkan syarikat, anda boleh tubuhkan syarikat di bawah anak syarikat PT Lara. Okay, boleh tubuhkan anak syarikat di bawah kami. Jadi anda adalah sebuah syarikat di sana dan anda boleh mula menerima bayaran dan sebagainya. Okey, itu jualan langsung. Seterusnya sistem ejen. Pemilik menggunakan sistem ejen sama ada stokis, MLM dan sebagainya. So, ini pun terpulang kepada anda kalau anda nak menggunakan sistem ejen. Maksudnya anda nak cari ejen-ejen Indonesia dan anda hantar secara bulk kan produk-produk anda kepada ejen-ejen anda di sana. Jadi mereka bolehlah berniaga menjual produk-produk anda ni dengan sah. Tak adalah orang kata benda tu produk seluduk kan, produk seluduk ataupun produk haram. Yang dijual secara haram, produk anda adalah sah dijual, diniagakan di Indonesia. Alright. Seterusnya bisnes online. Pemilik produk memasarkan produk secara online dan menghantar produk tersebut menggunakan kurier sama ada secara lokal atau international. Maksudnya anda boleh buat website, anda boleh jual menggunakan buat iklan lah, iklan FB ad ke TikTok ke kan. So ada pembeli-pembeli daripada Indonesia. Jadi anda boleh hantar daripada sini ke sana dengan kuantiti yang banyak. Dengan kuantiti yang banyak. Tu salah satu cara kalau hantar daripada direct lah daripada Malaysia kan. Dan salah satu cara lagi, anda boleh set up satu store, satu warehouse ke apa semua kat sana, pejabat ke kat sana kan. Lepas tu hantar barang anda ke sana dan anda buat bisnes online, jual secara online. Lepas tu post di sana. Maknanya mungkin anda ada staff 2-3 orang di sana yang uruskan penghantaran produk di sana dan bayaran adalah secara online melalui company anda di Malaysia pun boleh juga. Okey, seterusnya rangkaian pengedar. Ini apabila anda nak menggunakan konsep trading. Pemilik produk berikan hak pengedaran dan jualan kepada pengedar menggunakan business trading. Maksudnya anda nak cari yang pengedar-pengedar tadi lah kan, pembelian daripada pengedar secara besar-besaran berkontena contohnya. Dan kemudian anda dah berikan hak jualan tu kepada dia dan diedarkanlah di seluruh Indonesia. Okey, jadi anda kena pilih business model. Dan biasanya pemilihan business model ni dia bergantung kepada kapasiti dan kekuatan perniagaan anda lah. Jadi kalau anda mempunyai kuasa kapasiti yang banyak, so anda boleh menggunakan sistem pengedaran ni, di sistem trading kan. Tapi kalau anda masih lagi jualan secara kecil-kecilan, anda pun mungkin produk tu mungkin buat sendiri ke ataupun modal tak banyak ke apa semua kan. Jadi itu boleh mulakan dengan bisnes online ataupun jualan langsung. Tergantung kepada anda kena tengok keupayaan bisnes masing-masing. Benda ni bukan sama setiap bisnes. Alright, seterusnya logistik. Jadi untuk logistik ni kita ada 3 cara. Yang pertama menggunakan udara lah, kapal terbang lah kan, hantar melalui kargo kapal terbang. Jadi penghantaran dengan kuantiti kecil dalam dan masa yang pantas, maknanya nak hantar benda tu cepat, menggunakan udara anda boleh hantar untuk produk yang di bawah 25 kg ke bawah. Kalau 25 kilo ke bawah ni boleh menggunakan udara lah, tetapi harga dia mungkinlah agak tinggi kan. Jadi bergantung, tengok dulu barang tu macam mana. Sebab penghantaran udara ni pun dia akan kira 2 cara, sama ada dia akan kira berat ataupun dia kira dari segi dia punya ukuran dia. Okey, seterusnya kapal. Kapal ni kita tak ada pengangkutan darat sebab nak pergi Indonesia memang kena melalui laut. Okey, jadi kapal ni adalah melalui laut. Untuk kuantiti besar berkontena akan menggunakan kapal dan laluan laut lah. Okey. Seterusnya kurier. Jika jumlah kecil untuk sampel dan seumpamanya, boleh menggunakan syarikat kurier, lebih cepat dan prosesnya lebih mudah. Sebab untuk hantar melalui proses udara kapal ni anda perlu menggunakan forwarder tadi untuk hantar barang anda dengan selamat di sana. Tapi kalau anda menghantar menggunakan kurier, mudah. Hantar dekat kurier, mereka akan uruskan semuanya. Cuma
sesetengah barang perlukan juga dokumen ekspor tadilah. Tetap perlukan dokumen ekspor tu, cuma selebihnya kurier akan uruskan. Jadi mudah. Barang-barang yang kecil-kecilan gunakan kurier sahaja. Okey, seterusnya Incoterm. Incoterm ni adalah International Commercial Term, ataupun dalam bahasa Malaysia ni, kita tengok dekat sini nama dia Terma Perdagangan Antarabangsa. Itu dipanggil Incoterm. Jadi ini adalah proses Incoterm. Terdapat 11 cara yang telah dipersetujui, yang telah dikeluarkan oleh Incoterm punya sistem ni. So Incoterm sistem ni adalah proses di mana daripada syarikat kita ataupun seller, point sini, sehingga syarikat pembeli kepada buyer kan. Jadi nak hantar ke sana ni, bila melibatkan proses import export, dia akan melibatkan proses penghantaran menggunakan truck. Lepas tu nak daripada truck nak masuk ke tempat port tadi, daripada port nak masuk ke dalam kapal, daripada kapal nak berjalankan daripada negara ke negara. Lepas itu ada cargo insurance. Lepas itu daripada kapal tadi nak turun ke port yang satu lagi kan, port negara pengimport. Lepas tu nak loading pada truck pula. Lepas tu nak bawa perjalanan lagi. Lepas tu ada banyak lagi lah kan. Dalam proses-proses ni semua, isu dia adalah siapakah yang menanggung kos ini. Jadi kos ini, International Commercial Term ni, dia orang nak tahu bila dia orang menguruskan benda ni semua, siapa yang akan membayar. Jadi benda ni perlu di state ataupun dinyatakan terus dalam invoice. Dalam dokumen jualan tu dah ada dah menyatakan di situ siapa yang bayar, siapa yang terima, di mana nak hantar, berapa barang, semua kena jelas, semua kena detail. Dan kalau tersalah, barang itu kemungkinan akan dibawa balik ataupun akan dibuang gitu sahaja. So di sini ada 11 method Incoterm yang diguna pakai, dan yang standard, yang biasa digunakan adalah EXW, FOB, CFR dan juga CIF. Ini adalah term yang biasa digunakan ataupun kaedah yang biasa digunakan lah, dan kemungkinan besar kita akan pakai yang ni je lah. Jadi fungsi penting Incoterm adalah dalam menentukan sama ada buyer atau seller yang menanggung kos keseluruhan, atau ia dibahagikan di peringkat tertentu mengikut sebelah kaedah yang ditetapkan. Okey, faktor yang menentukan pemilihan kaedah Incoterm. Jadi kita tengok dulu faktor-faktor ni. Sebelum pergi pada faktor ni, kita tengok dulu kalau EXW ni bermaksud apa. Maksudnya warna biru gelap ni kan, buyer yang menanggung semuanya. Buyer, maknanya buyer tu siapa? Pengimport lah, kami pengimport yang akan menanggung semua kos ini. Itu kalau menggunakan EXW. Kalau menggunakan FOB, FOB ni sebahagian ni 1, 2, 3 sampai dekat port di Malaysia. Sampai dekat port di Malaysia ni dibayar oleh seller. Selebihnya dibayar oleh buyer, pembeli. Yang ini seller, yang ini buyer, warna biru ni. Warna biru gelap. Dua-dua biru kan. Jadi yang biasanya yang kita nak di Malaysia ni, kita sebagai pengeksport ni, kita nak FOB lah. Sebab kita boleh tanggung daripada kilang kita ataupun kedai kita, office kita ke bahagian port, dan dari port nak masuk ke kapal, insurans semua tu kita boleh tanggung lagi kan di sini. Tetapi bila dah masuk kapal nak sampai ke Indonesia, port Indonesia, kita tak nak peduli dah kan. Biasanya kita nak FOB. Seterusnya adalah CFR. Ini kalau tengok yang ni, dia tak jauh beza dengan FOB, cuma masa perjalanan di kapal tu buyer minta kita tanggung. So bila kita yang kena bayar perjalanan antara port ke port di atas transit tu, so yang itu dipanggil CFR. So bergantung pada perbincangan benda ni. Seterusnya CIF. CIF ni pun biasanya kalau buyer dia membeli dalam kuantiti yang banyak, dia dah ada kontrak dan sebagainya. Jadi dia nak, kalau sebaiknya lah dia orang nak, kita yang menanggung, anda di sini yang menanggung sehingga port. Sehingga port. Cuma dari segi sampai di sana, masuk truck dia orang tu, barulah dia orang cover. Barulah dia orang ni lah. Jadi biasanya kalau dia orang ada banyak apa semua, dia orang nak macam tu, dia orang nak CIF. Jadi benda-benda ni bergantung. Kalau mula-mula biasanya kita akan pakai FOB, dan bila dah lama-lama, bila dah banyak order apa semua, kita akan pakai CIF. Bergantung kepada perbincangan. So kita tengok di sini antara situasi yang menentukan pemilihan oleh buyer. Jika buyer membeli produk atas jenama sendiri, keperluan dan peluang pemasaran, mereka cenderung memilih EXW ataupun FOB.
So, contoh saya daripada Indonesia, saya nak buat produk atas jenama saya sendiri di kilang Malaysia. Jadi saya akan bagi tahu kilang tu, saya nak harga paling rendah yang boleh diberikan kepada saya, kan? Tapi saya nak brand saya semua, dan saya akan uruskan semua daripada kilang, saya ambil sampai hantar ke Indonesia. Okey, biasanya kalau tu adalah produk saya sendiri. Ataupun kalau saya tengok power produk ni kan, jenama ni memang popular di sana, memang ramai orang cari, jadi saya nak benda ni, saya nak hak eksklusif benda ni, saya tak kisah walaupun saya kena ambil di kilang anda, saya tak kisah. Jadi dia akan gunakan sama ada FOB ataupun ESW lah. Biasanya macam tu lah. Dan sebaliknya, jika ia adalah kerjasama pemasaran produk di bawah jenama seller, maksudnya brand tu brand anda, produk anda, okay, dan kita bekerjasama untuk memasarkan dia. Jadi buyer cenderung memilih CIF. Dia sebab dia tak nak tanggung risiko lagi, pasal dia tak tahu produk anda ni berpotensi untuk diniagakan di sana ataupun tidak, kan? Adakah benda ni bagus? Maknanya dia juga menanggung risiko yang besar. Jadi pada waktu ni dia tak nak menanggung kos-kos itu lagi. Mungkin jadi macam tu. So kita kena tengok situasi lah macam mana proses itu berlaku. Bagaimanapun, dengan perbincangan dari segi harga, kuantiti, potensi pemasaran dan lain-lain, boleh menetapkan, kita bolehlah, seller boleh menetapkan untuk memilih FOB sebagai pilihan kaedah intercom ni. Jadi kalau anda rasa macam, kalau yang lain-lain dah tak nak, anda nak FOB saja, so anda boleh decide lah FOB, tetapi apa kelebihan kepada buyer. Kita kena ingat, kita seller kan, kita nak cari buyer, pembeli. So pembeli ni mestilah dia nak benda yang menguntungkan dia. So kalau dia rasa benda tu tak untung, dia tak akan belilah daripada kita. Okay. Seterusnya, soalan penting pengedar kepada pengeksport. Soalan-soalan yang biasa ditanyalah. Ini saya bagi poin-poin saja. Yang pertama, dari segi jenama. Dari segi jenama ni, maksudnya dari segi jenama ni, adakah jenama itu akan kekal, anda akan menggunakan jenama anda, ataupun mereka boleh rebrand? Akan berlaku benda macam ni. Contoh, anda bawa produk, dia nampak bagus ni, tapi dia dah ada produk ataupun brand yang dia pasarkan di Indonesia, di sana. Jadi adakah anda bersedia ataupun anda membuka peluang untuk mereka buat jenama sendiri? Itu yang pertama. Selain daripada mereka nak buat jenama sendiri, diorang nak tahu juga protection. Adakah jenama itu sudah berdaftar di Indonesia? Dia takut nanti dia jual-jual, tiba-tiba ada orang lain buat, kan dia kena saman. So jenama ni penting untuk mendapatkan property, IP, okay, intellectual property, maksudnya kena berdaftar. Kaedah bisnes. Macam mana kaedah bisnes yang nak digunakan? Maknanya, adakah anda menggunakan kaedah consignment? Dia orang boleh ambil dulu sebahagian barang, bayar separuh dulu, dia orang jual di pasaran apa semua, lepas dah jual tu, kemudian lepas dia dah jual tu baru dia bayar kita. Adakah boleh menggunakan consignment ataupun apa-apa method yang disediakan di luar? Mungkin anda ada tertanya-tanya macam, bukan benda tu di antara dia dengan importer ke? Maksudnya bukan pengedar dengan Lara ke, kan? PT Lara ke? Memang betul, memang dia dengan PT Lara. Tetapi kalau anda setuju, baru kami setuju. Kami bukan orang yang membuat keputusan. Okay, kami bukan orang yang decide. Maknanya, kita nak ambil gini, sebab itu kami kena tanggung. Kan, kami perlu menanggung kos itu. Jadi bisnes ni kami adalah yang duduk di tengah yang memegang asas tadi. Kalau anda setuju, seller setuju, buyer setuju, kami di tengah ni hanya menguruskan antara anda dengan mereka. Kalau dua-dua tak setuju, bukan bermaksud anda serahkan kepada PT Lara, bergantunglah pada PT Lara, kan? Sebab PT Lara punya bisnes ataupun PT Lara kan pengimport. Bukan macam tu. Okey, bukan macam tu. Sebab kami hanya ambil produk-produk yang dia punya owner nak masuk ke Indonesia, tak boleh, dan kami bantu untuk anda masuk ke Indonesia. Bukan kami ni mempunyai pasaran di Indonesia yang besar-besar, kan. Lepas tu kami nak beli produk anda sebanyak sekian. Lepas tu anda tak perlu fikirlah macam mana kami pasarkan di sana. Bukan. Kami bukan company yang macam tu lah. Okay. Kewujudan kami ni adalah untuk membantu usahawan pergi ke Indonesia. Selebihnya anda kena deal dengan distributor. Okay. Seterusnya, hak dan kepentingan. Okey, bila pengedar nak ambil produk anda, apakah hak yang mereka akan dapat? Adakah mereka akan dapat hak eksklusif untuk pengedaran tersebut? Sebagai contoh, katakanlah dia nak jual di Jakarta.
kan. Lepas tu bila ada pengedar lain yang berminat nak jual di Kalimantan, okey, adakah anda akan buka ke Kalimantan ataupun anda akan bagi dekat dia juga? Maksudnya hak pengedaran tu dia dapat eksklusif. Adakah benda macam tu? Jadi dia nak tahu juga kan. So kalaulah dia nak hak eksklusif, kita dah tak boleh cari orang lain. Dia panggil pengedar tunggal kan. Pengedar tunggal. Jadi kalau dia pengedar tunggal, kita boleh bagi, ini sebagai contoh lah kan, kita boleh bagi, tetapi syarat dia kena ambil berapa-berapa banyak. Dan kemudian dia kena membuka kepada beberapa banyak cawangan lagi ataupun beberapa banyak provinsi lagi untuk dia pegang eksklusif ni. Itu benda yang akan ditanya ataupun akan perlu dibincangkan. Jadi kalau dia dapat hak eksklusif, mesti harga dia lain. Kalau dia bukan pengedar eksklusif, harga dia lain kan. Semua tu perlu dibincangkan. Seterusnya kontrak. Kontrak ni macam mana? Adakah kontrak ni akan berterusan selama 6 bulan, setahun, 3 tahun? Dan apakah kontrak yang termaktub dalam tu? Berapa bulan yang dia nak kena ambil? Berapa bulan yang anda kena supply? Sebagai contoh, katakanlah dia nak 20 kontena sebulan. Dan anda kata setuju kan. Bila anda bersetuju untuk supply 20 kontena sebulan dan akhirnya anda tak dapat supply kan, anda tak dapat supply kontena tu. Jadi yang dia order tu daripada PT Lara. Okay, yang dia order daripada PT Lara. Anda pula bayar ataupun hantar pun kepada PT Lara. Jadi anda dengan klien tadi, anda dengan buyer tadi bersetuju sesama anda lah, dua orang kan, dua pihak. Dan kami ni orang tengah yang memegang lesen. Jadi tiba-tiba kalau anda tak hantar dengan jumlah seperti mana yang dia tetapkan, jadi yang saman tu dia nak saman kami ke PT Lara ke, atau dia nak saman anda. Okay. So kita akan wujudkan agreement bahawa itu adalah antara anda dengan pengedar. Sama juga kalau dia tak bayar, okay, dia tak bayar dalam tempoh tertentu, jadi anda tak boleh salahkan PT Lara. Itu antara anda dengan pengedar anda. So kontrak tu kita kena jelas lah, sebab kami orang tengah yang menguruskan. Bisnes itu adalah bisnes anda dengan mereka. Okey, seterusnya harga. Berapa harga yang nak ditetapkan ni? Okey, untuk harga ni dia sangat-sangat kritikal dan dia sangat-sangat sensitif sebenarnya. Cuma bila kita berniaga secara besar ni, kuantiti yang besar, antara negara dengan negara, banyak benda yang kita bukan nak kata kena transparent, tetapi kena bincang panjang supaya semua pihak dapat kata sepakat dan keuntungan. Sebagai contoh, katakanlah produk anda adalah produk yang jenis dah ada dalam market, dah ada dalam pasaran. Sebagai contoh, kita kata air mineral lah. Okay, air mineral. Kita nak bawa air mineral daripada Malaysia ke Indonesia. Jadi untuk di Indonesia, air mineral yang sedia ada, katakanlah harga dia RM1.50 kan, RM1.50. Jadi bila dia nak import, dia nak import produk daripada Malaysia, nak jual air di Indonesia ni, dia tak boleh letak air yang harga dia RM7, RM8 kan. Sedangkan dekat sana baru RM1.50. Dia tak boleh nak letak harga tu. Kalau range dia sama lah, maknanya kategori yang sama. Lain lah kalau dia tu memang air premium kan, tu cerita lain. Tapi sekarang ni kategori yang sama, dia mesti letak harga yang mungkin RM1.80. Dia mesti letak harga yang seakan-akan harga yang dah sedia ada dalam pasaran. Jadi soalan yang dia akan tanya kita adalah, berapa yang perlu saya ambil kan? Berapa yang perlu saya ambil sebulan untuk dapatkan harga yang boleh rendah daripada harga market tu, supaya dia boleh letakkan harga yang sama ataupun tinggi sikit je daripada harga market tu. Berapa yang kita boleh bagi. Daripada situ juga, okay, kalaulah margin tu kecil, dia nak tanya juga, saya akan ambil banyak, saya akan ambil besar, kuantiti yang banyak, kuantiti yang besar, tetapi untuk penghantaran logistik tadi tu, semua kita tanggung. Semua kita tanggung sebab dia akan ambil margin yang sangat kecil untuk jualan nanti. Jadi penentuan harga bergantung kepada kita lah, dan juga permintaan dia tadi. So kita nak adjust macam mana benda tu supaya menepati dengan harga yang dia nak, sebab di sana dah ada harga market. Kalau produk anda adalah produk yang tidak bersaing dengan barang-barang dalam market,
kan yang tidak ada dalam market. Contohnya produk kesihatan kan dia berbeza-beza. Jadi anda boleh letakkan harga yang tidak orang kata bersaing sangat dengan produk dalam market. Jadi benda ni pun kena teliti macam mana nak buat, macam mana nak letakkan harga. Dan bila perbincangan yang panjang ataupun perbincangan teliti yang telah kita buat keputusan bersama, dia untung, anda untung, kami pun dapat sebahagian. Okey, jalan. Okey, kualiti. Dari segi kualiti, penjagaan kualiti, dia nak tahulah macam mana kita menjaga kualiti barang ni. Sebab dalam sesetengah situasi, bila kita nak supply barang yang kuantiti dia banyak dan kita mungkin tak ada kapasiti tu, dan kita tak ada kapasiti tu, jadi kita akan menumpang kilang-kilang lain. Jadi apakah kita punya prosedur ataupun kita punya tanggungjawab untuk menjaga kualiti-kualiti tersebut. So diorang ni nak ambil besar ni, diorang tak akan fikir dah, diorang tak akan check kualiti dah apa semua nanti kan. So diorang hanya ambil daripada kita dan terus jual je. Jadi dia nak tahulah standard kualiti yang kita jaga tu macam mana. Okey, seterusnya pengedaran. Pengedaran ni maksudnya dia nak tahulah macam ada tak bantuan-bantuan daripada kita, contohnya daripada PT Lara sendiri. Ini kami akan uruskan juga. Dari segi pengedaran ke seluruh Indonesia kan, sebab barang tu kan daripada kami punya warehouse. So pengedaran ni, benda ni akan ditanya juga. Seterusnya pengeluaran, ini berkaitan dengan kapasiti tadilah. Berapa kapasiti pengeluaran? Adakah selepas ni kalau dia dah ambil, dia boleh extend lagi benda tu kan lebih banyak kalau dia tambah, adakah kita ready? Sebab kadang-kadang mula-mula dia ambil tu dia bukan nak buat untung, dia nak tengok market dulu. Dia invest tu untuk tengok pasaran dulu. Selepas itu baru dia nak tambah lagi. Dan kita kena ingat dia orang punya kapasiti penduduk adalah 400 juta, sekitar 400 juta kan. Letaklah dalam 400 juta tu 200 juta tu budak-budak lah kan. Yang 200 juta lagi tu adalah pasaran. Pun masih lagi besar. Okay? So kita kena bersedia dengan kapasiti ni. Seterusnya pemasaran. Macam mana bantuan kita dari sudut pemasaran? Adakah kita akan tolong mereka? Adakah kita akan keluarkan bajet? Adakah kita akan buat iklan? Adakah kita akan bantu turun di Indonesia? Ataupun sebab itu kan produk jenama kita. Kalau produk yang tidak ada jenama ataupun produk jenama mereka sendiri, biasanya orang tak tanya pemasaran ni sebab dia yang akan buat pasal jenama dia. Tetapi bila produk jenama kita, bagaimana kita membantu mereka membuat pemasaran? Adakah kita akan turun di sana untuk bantu pasarkan ke, menerangkan ke, masuk TV ke apa semua ke? So benda ni akan ditanya jugalah. Jadi benda-benda ni yang akan menentukan, keseluruhan ni yang akan menentukan harga barang tu. Okey. Okey. Jadi setelah perkara-perkara tadi yang ditanya oleh distributor ataupun pengedar buyer tadi, jadi saya untuk pihak PT Lara, macam mana pula kos yang kami kenakan? Sebagai pengimport dan pemegang lesen, LSW mengenakan charge servis sebanyak 10% kepada harga produk bergantung kepada kaedah bisnes yang diguna pakai. Bergantung kepada produk yang diguna pakai, kaedah yang diguna pakai. Jika maknanya katakanlah contoh anda hantar jual direct kepada pengedar, kan, daripada anda ni pengedar ambil secara berkontena, berapa satu kontena tu. So di situ kami charge 10% di situ. Jadi kalau anda nak letakkan harga, anda dah tahu proses tadi daripada anda punya kilang. Kalau menggunakan FOB punya konsep, so daripada anda FOB anda kena hantar daripada anda punya tempat ke port, kan, tu menggunakan transport, okey, ke port, daripada port nak kena masukkan dalam kapal. Itu semua kos yang anda perlu tanggung dan kos yang anda perlu dapatkan daripada forwarder lah. So berapa kos itu? Jadi total tu anda tambah 10% untuk kami, okey, untuk Lara. Itu adalah charge yang kami kenakan daripada jumlah tu. Alright. So 10% ni bukan jumlah tetap, tetapi sebagai tanda arah charge yang dikenakan. So 10% ni kami letak dalam agreement bersama tu sebab kami nak menunjukkan di situ kalau anda nak kira kos untuk PT Lara ni berapa, okay, jumlah dia adalah 10%. Tetapi jika berlaku contohnya buyer minta harga kurang, kan, dia minta boleh tak kurangkan gini dan anda perlu kurangkan anda punya untung dan kami perlu kurangkan kami punya bahagian, tidak ada masalah, kita boleh bincang. Benda tu boleh dikurangkan, mungkin jadi 2%, mungkin jadi 3%, mungkin jadi 1%, mungkin jadi 5%. Tengok situasi. Sebab kami juga akan melihat berapakah kos-kos yang kami perlu tanggung, yang melibatkan cukai, yang melibatkan staff, yang melibatkan warehouse, yang melibatkan benda-benda yang kami perlu cover.
Jadi kalau benda tu bagi kami tak padan kan, contohnya 1%, 2.5%, tak lepas ni. Kalau tak lepas, kami akan bagi tahu lah tak lepas. Tapi sebelum nak turun tu, mulakan dengan 10% dulu. Sebab biasanya jumlah order yang kecil, kita akan letak kos agak tinggi lah sebab kuantiti dia sikit kan. Tapi bila dah order banyak, so yang tu kita ambil volume. Perubahan charge ini bergantung sebenarnya kepada perbincangan dua pihak setelah meneliti kos, kuantiti dan perkara yang terlibat sehingga memberi keuntungan kepada semua pihak. Jadi kita bukan nak ambil untung atas angin. Kami bukan nak ambil untung atas angin. Buyer tadi pun, pengedar tu kan, dia bukan nak ambil untung atas angin. Anda sendiri pun bukan nak ambil untung atas angin. Kita nak bekerjasama menggunakan produk-produk yang anda ada untuk membuat keuntungan bersama. Itulah bisnes import export kan. Semua pihak perlu meneliti dia punya kos, dia punya keuntungan dia lah masing-masing kan, supaya semua dapat bahagian masing-masing. Sebab itu perbincangan sangat-sangat penting dan selalu berlaku, ini daripada pihak Matrix yang cerita kepada kami, selalu berlaku syarikat pengimport dan syarikat pengeksport ni selalu bergaduh. Pengimport dengan pengeksport dia selalu bergaduh. Kenapa dia selalu bergaduh? Bukan sebab dia nak bergaduh, tetapi perubahan sentiasa berlaku berkaitan dengan Incoterm tadi. Perubahan-perubahan, contohnya harga kan daripada kapal ke kapal, charge dia adalah USD, bukan ringgit Malaysia, bukan ringgit Indonesia ringgit ataupun rupiah, bukan. Dia menggunakan USD. So kalau USD naik, USD turun, benda tu akan berubah harga kan. Lepas tu cukai setiap negara pula dia ada perubahan juga. Lepas tu kalau produk tu kena tahan, kena itu, kena ni, kan dekat situ ada charge lagi. Jadi benda-benda ni semua perlukan perbincangan yang teliti antara semua pihak. Jadi kita kena faham, bukan mudah untuk buat keputusan ataupun bukan kita je nak buat keputusan, okay, harga dia macam ni, so kau kira lah macam mana pun kau nak buat, aku nak harga macam ni. Bukan macam tu. Dia tak jadi macam tu. Kita kena berbincang ke semua pihak. Okey, seterusnya harga dan charge juga akan berubah mengikut jenis produk, cukai, keadaan ekonomi, nilai mata wang dan berbagai faktor yang terkait. Ini adalah keputusan kritikal yang perlu perbincangan teliti semua pihak demi kepentingan bersama. Alright? Sebab kita kena ingat kita sedang bermain bisnes antara negara, import export, dua negara yang berbeza, dan banyak benda-benda yang akan berlaku perubahan yang mana kita sentiasa perlu berbincang lah. Okay, so seterusnya aliran proses import export dengan PT Lara ni kita tengok sikit. Kita dah habis dah. Ini adalah slide yang terakhir. So yang pertama, proses dia adalah BPOM lah kan. Produk itu kena dapat BPOM dulu. Kemudian kita akan mohon izin edar. Izin edar ni adalah untuk gudang tadi, okay? Untuk pengedaran. Dan bila kita dah dapat BPOM, dah dapat izin edar, belum lagi dapat ekspor ataupun import barang tu, belum lagi. Kita kena dapat permit pula. Ini untuk syarikat pengimport sahaja. Belum anda lagi belum anda, belum pengeksport. Ni pengimport. Lepas dah dapat permit ekspor, anda perlu daftarkan anda punya IP. Perlu daftarkan produk tersebut biar ada protection untuk anda punya brand, untuk anda punya jenama, untuk anda punya produk. So anda punya formulation ke apa semua tu kan, biar ada protection. Tidak ada orang yang nak jual produk yang tidak ada protection. Sebab nanti dia yang kena kalau orang tiru. Kecuali anda nak berikan IP kepada pengedar. Contohnya anda buat deal kan. Kalau anda nak ambil produk ni, so anda daftarlah IP. Okay. Pengedar tu yang daftar IP, so dia yang pegang produk tu. Cuma syarat dia kita meletakkan dalam agreement, kena ambil produk tu dengan kita. Dia tak boleh buat tempat lain. Mungkin boleh buat macam tu, tapi tak bagus lah. Sebab kita nak IP tu yang mahal kan. Kita nak kita punya brand tu kita pegang. Okay, seterusnya barulah kita deal dengan pengedar. Okay, deal dengan distributor. Dan bila dah setuju apa semua, barulah ada order akan masuk. So bila ada order, kita kena sediakan export document. Anda kena sediakan export document, anda kena ready lah dengan export document. Dan kami, bila ada order ni PT Lara yang akan keluarkan PO lah. Kita akan keluarkan PO, kita akan keluarkan semua benda. Dan selepas tu anda kena ready dengan export document.
lepas export dokumen, terlaju pula tekan dia. Okey, kena pass kepada syarikat forwarder untuk bantu anda urusan logistik. Okey, dan forwarder ni akan uruskan anda dengan pihak logistik dari segi documentation lah, K2 tadi kan, K2 daripada custom tu, apa semua benda-benda yang terlibat, mereka akan bantu anda. Dan seterusnya pihak PT Lara akan terima produk tu, dah hantar ke Indonesia, kami akan terima produk dan berlakulah proses pengedaran. Kenapa berlaku proses pengedaran ni? Sebab kita dah deal dah dengan pengedar tadi. Maknanya dia tunggu dia jual lah kan. Tunggu dia edar, tunggu dia jual. Okey, penjualan berlaku dan akhirnya restock. So inilah dia punya proses dia. Jadi kita sebenarnya sekarang ni, semasa anda tengok video ni, di manakah kedudukan kita di sini? Okey. BPOM dah settle untuk produk. Okey, sekarang ni kita dalam proses mendapatkan izin edar. Okey. Dan benda ni tertunda sedikit disebabkan Indonesia ada pilihan raya. So dia ambil masa sikit lah. Lepas tu kita perlu dapatkan permit. Lepas dapat permit nak register ni pula, semua ni memang ambil masa yang panjang. Okey, kalau BPOM ni orang lain, company lain kadang-kadang ambil masa 6 bulan, paling cepat 6 bulan sehingga setahun dan 2 tahun. BPOM sahaja. Belum lagi izin edar kan. So antara dua ni mungkinlah kita katakanlah dalam setahun 2 tahun. Lepas tu nak dapatkan permit, permit bila dah benda ni dah ada, mungkin tak lama lah, mungkin sebulan 2-3 bulan macam tu. Yang register ni berapa lama nak dapat? Setahun. Okey, proses nak dapat kelulusan dia biasanya setahun, 12 bulan macam tu ataupun lebih. Tetapi selepas kita dah register, walaupun belum lulus, orang lain dah tak boleh kacau. Itu standard lah. Di Malaysia pun sama juga. Kita dah register, so orang lain dah tak boleh nak ganggu, orang lain dah tak boleh register sebab kita dah ada proses, kita submit dekat IPO pula dah, IP punya agensi lah. Dan barulah benda ni akan berlakunya bisnes. Akhirnya terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang telah memberi kepercayaan kepada PT Lara. Saya harap apa yang saya terangkan dalam video ni jelas macam mana flow dan proses untuk kita ekspor barang ke Indonesia melalui PT Lara. Apakah charge yang kita kenakan, macam mana cara nak perkira kos apa semua tu, dan macam mana kaedah logistik yang kita akan gunakan, apakah tanggungjawab PT Lara. Kami bukan syarikat forwarder, anda kena ada anda punya forwarder sendiri. Kami sebenarnya adalah syarikat import di Indonesia. Okey, so kalau ada apa-apa soalan, boleh set up meeting bersama. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.